'Cause this is my legacy. Hai, selamat datang ke Legacy.tv. Mari saya bacakan daripada Injil Markus daripada bab yang pertama daripada ayat ke-40 hingga ayat ke-45 dan saya akan bacakan daripada AVB Alkitab versi Borneo. Seorang yang menghidap penyakit kusta datang kepada Yesus lalu berlutut meminta pertolongannya. Katanya, "Jika engkau mahu, engkau dapat mentahirkanku." Yesus berbelas kasihan lalu menghulurkan tangannya menyentuh orang itu sambil berkata, "Aku mahu, tahirlah." Pada saat itu juga orang itu ditahirkan daripada penyakit kusta. Yesus segera menyuruhnya pergi dengan memberikan suatu peringatan keras. "Dengarlah, jangan beritahu sesiapa pun hal ini. Pergilah dan tunjukkan dirimu kepada imam serta persembahkan korban seperti yang diperintahkan oleh Musa sebagai kesaksian kepada mereka bahawa kamu sudah ditahirkan." Tetapi orang itu menyebarkan hal itu merata-rata dan terus-menerus sehingga Yesus tidak dapat masuk ke bandar terang-terangan. Yesus pergi keluar kota di tempat-tempat yang lengang, namun orang dari pelbagai kawasan datang kepadanya. Petikan yang kita baru baca ialah sesuatu yang sangat-sangat menarik di mana Yesus menyembuhkan seorang yang berpenyakit kusta dan kita boleh melihat firman ini menurut berbagai sudut. Contohnya kita boleh melihat daripada sudut iman, juga bagaimana tentang respon Yesus kepada orang ini dan banyak lagi sudut yang kita boleh perhatikan. Tetapi untuk video kali ini saya ingin menerangkan daripada sudut tentang hukum Taurat. Bagaimana kita melihat hukum Taurat pada masa ini, dan saya ingin menggunakan contoh cerita ini untuk menerangkan kepada kita tentang apakah sikap kita tentang hukum Taurat pada masa ini. Yang pertama ialah ada empat. Yang pertama ialah hukum Taurat menunjukkan dosa kita. Hukum Taurat akan menunjukkan dosa kita. Kalau kita lihat orang ini berpenyakit kusta dan bagi kita dia ini ialah orang yang berpenyakit. Tetapi menurut hukum, orang yang berpenyakit kusta ini dilihat sebagai orang yang najis. Dan ini kita boleh lihat dalam kitab Imamat, yaitu Leviticus. Dan bagaimana orang yang berpenyakit kusta ini diisytiharkan sebagai najis melalui hukum Taurat ataupun melalui hukum. Dan bagaimana kita lihat orang ini juga datang kepada Yesus. Tetapi menurut hukum, orang ini tidak boleh mendekati orang lain. Malah dia sepatutnya harus menyendiri ataupun meminggirkan diri dia daripada orang lain. Tetapi dia datang berjumpa kepada Yesus. Dan ini menunjukkan bahawa orang ini telah melanggar hukum. Dan bagaimana kita tahu dia melanggar hukum? Hukum ialah melalui hukum itu sendiri. Jadi hukum sebenarnya menunjukkan dosa kita. Begini, hukum seperti cermin. Ianya menunjukkan tentang realiti dalam kehidupan kita. Bagaimana kita tahu orang ini bernajis melalui hukum? Bagaimana kita tahu bahawa orang ini telah melanggar hukum dengan datang kepada Yesus ataupun datang kepada orang lain melalui hukum. Jadi, hukum ialah seperti cermin yang saya katakan tadi. Ianya menunjukkan realiti kita sendiri. Dan hukum dia tidak menjadikan kita berdosa. Hukum tidak menjadikan kita berdosa. Hukum juga tidak akan menyelesaikan masalah tentang dosa kita. Tetapi hukum ialah seperti cermin yang menunjukkan kepada kita bahawa kita berdosa. Dan orang ini dia berpenyakit kusta. Bagaimana kita tahu bahawa dia najis? Ialah melalui hukum. Bagaimana kita tahu dia melanggar hukum? Ialah dengan hukum itu sendiri. Kerana dia sepatutnya tidak boleh pergi berjumpa ataupun mendekati orang lain. Jadi di sini kita lihat hukum menunjukkan dosa kita. Apabila kita membaca hukum, kita melihat bahawa secara rohani kita telah melanggar hukum. Itu yang pertama. Yang kedua ialah hukum menyedarkan keperluan kita. Dari sini kita lihat orang ini, dia seorang yang berpenyakit kusta, dia datang kepada Yesus lalu berlutut meminta pertolongannya. Bagaimana kenapa dia meminta pertolongan daripada Yesus? Kerana dia menyedari bahawa dia perlukan kesembuhan daripada Yesus. Begitu juga kalau kita lihat apabila kita tahu kita sudah berdosa dan hukum tidak boleh menyelesaikan dosa kita dan kita tidak boleh menyelesaikan dosa kita sendiri, apa yang kita harus lakukan ialah hukum menyedarkan bahawa sekarang kita memerlukan Tuhan. Kita betul-betul memerlukan Tuhan. Kita tidak mentaati hukum, kita melanggar hukum dan sebagainya, dan kita tidak boleh melakukan apa-apa terhadap dosa kita. Jadi ianya menyedarkan dan membuka mata kita bahawa kita memerlukan Tuhan. Dan orang ini kita lihat dia berlutut meminta pertolongan daripada Yesus. Dia sangat-sangat desperate. Dia betul-betul perlukan Yesus. Dan ini
Sama juga di dalam dosa kita. Apabila kita melanggar hukum, apabila kita melihat hukum, kita menyadari bahwa kita berdosa dan ianya menyadarkan kita bahwa kita memerlukan Tuhan. Kamu dan saya memerlukan Tuhan. Oleh itu yang ketiga, hukum menyalahkan kasih kurnia Tuhan. Ianya menyalahkan the grace of God. Di sini kita lihat dalam ayat yang ke-41, apabila orang ini datang kepada Yesus, berlutut, meminta pertolongan daripada Yesus, dikatakan di sini dalam ayat ke-41, Yesus berbelas kasihan, lalu menghulurkan tangannya menyentuh orang itu sambil berkata, aku mahu, tahirlah. Dan di sini kita melihat Yesus menunjukkan belas kasihan, compassion terhadap orang ini. Dan begini, kalau kita tahu bahwa kita berdosa dan kita betul-betul memerlukan Tuhan, jadi oleh itu apabila kita datang kepada Tuhan, ianya menyerahkan bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Dan di sini Yesus menunjukkan kasih kurnia, dan kalau kita lihat dari segi teologi secara keseluruhannya, Tuhan menunjukkan kasih kurnianya, the grace of God. Dan apabila kita tahu kita berdosa dan kita tidak mampu melakukan sesuatu, dan oleh itu we are recipient, kita boleh menerima kasih kurnia Tuhan. Kenapa? Kerana kita betul-betul berharap kepadanya, dan ini menunjukkan belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh itu kalau kita baca dalam ayat yang ke-42, pada saat itu juga orang itu ditahirkan daripada penyakit kusta. Apabila dia datang kepada Tuhan Yesus, Yesus berbelas kasihan, dan ini menunjukkan bahawa Tuhan Yesus, apabila hukum itu menyedarkan tentang dosa dia datang kepada Tuhan, dan ini memberi gambaran kepada kita. Apabila Tuhan menerima kita dan juga melakukan sesuatu menyembuhkan kita, ini dapat menyerahkan hukum, dapat menyerahkan kasih kurnia Tuhan. Dan yang keempat ialah hukum mengesahkan perubahan kita. Apabila orang ini berubah, apabila orang ini telah ditahirkan ataupun disembuhkan, dipulihkan, apa yang terjadi ialah Yesus berkata dengan dia, ayat yang ke-44, dengarlah, jangan beritahu sesiapa pun tentang hal ini, kata Yesus. Dan ini kita sudah jelaskan daripada video yang sebelumnya. Malah Yesus mengatakan jangan beritahu kepada orang lain, disebabkan ayat yang ke-45, kerana Yesus tidak boleh pergi ke tempat lain sebab dia akan jadi pek. Oleh itu Yesus cakap jangan beritahu dengan orang lain, nanti keadaan ini akan jadi lebih too crowded, jadi Yesus tidak boleh pergi ke sana sini. Tapi itu saya sudah jelaskan daripada video yang sebelumnya. Kalau kamu belum lagi menonton, saya cadangkan kamu menonton. Dan kemudian Yesus menjelaskan dalam ayat ke-44, pergilah dan tunjukkan dirimu kepada imam serta persembahan korban seperti yang diperintahkan oleh Musa sebagai kesaksian kepada mereka bahawa kamu sudah ditahirkan. Dan Yesus berkata pergilah. Jadi pergi, tunjukkan diri kamu kepada imam, dan yang ketiga ialah kamu kena persembahkan korban. Kenapa? Kerana ini menurut hukum Musa. Menurut hukum Musa, dia harus melakukan hal ini. Menurut hukum Taurat, dia harus melakukan hal ini. Dan lagi, kenapa? Kenapa dia harus melakukan hal ini? Yesus mengatakan bahawa sebagai kesaksian kepada mereka bahawa kamu telah dilahirkan, kepada orang ini. Dan kalau kita ubahnya ke dalam kehidupan kita hari ini, apabila kita melihat hukum mengesahkan perubahan kita, apabila orang ini melakukan hukum, melakukan persembahan korban dengan menurut hukum Musa, apa yang dia lakukan ialah dia menurut hukum, tetapi bukan untuk mendapatkan keselamatan, tapi keselamatan itu datang daripada Tuhan, kesembuhan itu datang daripada Tuhan, tetapi untuk menunjukkan bahawa dia sudah berubah, untuk menjadi kesaksian kepada orang lain bahawa Tuhan telah memberikan kita kasih kurnia. Oleh itu bagi orang ini, apabila dia melakukan hukum Taurat, dia melakukannya bukan dari segi legalistik. Dia tidak melakukannya kerana ini hukum, kalau ini sudah ternyata jadi dia harus lakukan. Bukan. Orang ini melakukan hukum, Yesus menyuruhkan dia untuk melakukan hukum, memberikan korban persembahan, mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Dia melakukan hukum bukan kerana ini legalistik, tetapi dia suka, kerana dia mahu melakukan hal ini. Kenapa? Kerana dia telah disembuhkan oleh Tuhan. Begitu juga dengan kita. Apabila kita kita tidak lagi hidup menurut hukum Taurat, itu kita kena ingat. Tetapi ini tidak bermaksud hukum Taurat itu salah ataupun hukum Taurat itu jahat. Tidak, hukum Taurat itu datang daripada Tuhan. Oleh itu hukum Taurat ialah hukum yang suci. Tetapi kita tidak lagi hidup di bawah hukum. Kita sekarang hidup di bawah kasih kurnia Tuhan. Tetapi ini tidak bermaksud kita tidak perlu hidup di dalam hukum. Contohnya hukum
10 hukum, iaitu the 10 commandment. Adakah kita menurut the 10 commandment disebabkan supaya kita diselamatkan? Dan jawapan dia ialah tidak. Sekarang kita hidup di bawah kasih kurnia Tuhan, tetapi apabila kita melihat the 10 commandment, 10 hukum itu, kita melakukannya bukan kerana untuk mendapatkan keselamatan, tetapi kerana untuk menunjukkan bahawa kita sudah bertaubat, bahawa kita sudah berubah, bahawa kita sudah disembuhkan oleh Tuhan. Oleh itu, 4 perkara ini tentang hukum Taurat. Yang pertama ialah hukum menunjukkan dosa kita. Hukum yang kedua menyedarkan keperluan kita. Yang ketiga, hukum menyerahkan kasih kurnia Tuhan. Dan yang keempat ialah hukum mengesahkan perubahan kita. Jadi, bagaimana kita harus melihat hukum? Kita jangan melihat hukum sebagai sesuatu yang jahat, kerana hukum datang daripada Tuhan. Kita hidup di bawah kasih kurnia Tuhan, tetapi apabila kita melihat hukum, itu untuk menunjukkan bahawa kita ialah ialah anak-anak, ataupun we are the children of God. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya.